Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog TVS bersama saya Kairunisa Kasnun. Dan saya Syahir Rizal Kemuliaan Arifin, dan seperti biasa kita ada topik-topik baru setiap minggu yang kita akan bawakan kepada anda. Bersama siapa? Kerana kita hari ini bersama siapa, Nisa? Pastinya kita membawakan khas bersama dengan Timbalan Menteri Kesihatan Yang Berhormat Lukan Isman Awang Sauni yang juga merupakan ahli parlimen sebuti di mana Syah pastinya apabila kita menjemput YB Luke, pastinya kita akan membicarakan mengenai isu-isu kesihatan. Dan tajuk kita pada hari ini adalah menuju kesihatan kelas pertama kita. Apabila kita melangkah pada tahun 2023, kita tidak lagi memperkatakan tentang apakah yang bakal kita beri kepada rakyat daripada sudut kesihatan, tetapi apakah sebenarnya yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa kesihatan rakyat Malaysia secara amnya adalah berada pada kelas yang tersendiri yang kita ingin menuju kepada kelas pertama. Itu sesuai dengan tajuk kita, menuju kesihatan kelas pertama. Sebelum kita pergi kepada tetamu jemputan kita, Syah, suka ingin saya kongsikan data di sini di mana setakat 17 Ogos 2023 sebanyak 91 daripada 436 klinik kesihatan daif di seluruh negara sudah dinaik taraf, manakala baki selebihnya dijangka selesai menjelang hujung tahun ini. Dan kerja baik pula yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan sendiri yang secara berpasar bagi 1,200 klinik kesihatan daif yang sudah dikenal pasti di seluruh negara, Syah. Baik, kita tidak ingin melengahkan waktu, kita ingin terus saja bersama dengan tetamu khas kita pada malam ini. Kita bersama dengan YB Lukan Isman. Baik YB, mungkin daripada yang awal tadi masa kita membuka ruang Dialog TVS ini, kita mengatakan untuk menuju ke arah kesihatan kelas pertama. Secara fokusnya daripada Kementerian Kesihatan sendiri melihat apakah sebenarnya hala tuju yang ingin diberitahu kepada rakyat. Okey, terima kasih Syah, terima kasih Nisa. Biasa kita berjumpa di Parlimen, sekarang kita berdialog di studio TVS. Terima kasih TVS. Bila kita bercakap berkenaan tentang perkhidmatan kesihatan dan juga apabila kita menyebut menyediakan perkhidmatan kesihatan kelas pertama, itu adalah merupakan satu cabaran yang besar untuk sebuah kerajaan dan juga bagi sebuah kementerian. Dan juga sememangnya Kementerian Kesihatan selama ini lebih daripada 60 tahun, kita sebenarnya menyediakan satu perkhidmatan yang sangat-sangat murah dan hampir percuma. Dan juga kita diiktiraf sebagai penyedia perkhidmatan kesihatan antara yang terbaik di dunia. Dan juga apabila kita berdepan dengan krisis COVID-19, kita mampu menempuh pandemik tersebut. Tetapi dalam kita menempuh pandemik tersebut, kita sedar bahawa sistem kesihatan awam kita dan juga perkhidmatan yang kita berikan masih belum lagi mencukupi. Banyak fasilitis kita dalam keadaan yang agak daif, di mana fasilitis kita yang baru juga berdepan dengan cabaran di mana kapasiti yang kita bina tu tidak mampu menampung dengan kadar kehadiran pesakit yang semakin meningkat. Kita tidak melihat bahawa negara kita berdepan dengan masalah rakyat yang sering sakit. Kita melihat rakyat kita lebih kepada mempunyai kesedaran berkenaan tentang masalah-masalah ataupun penyakit-penyakit yang mereka hadapi. Dan juga kita perlu ingat Kementerian Kesihatan, hospital dan klinik adalah merupakan komponen penting bagi saya di dalam sebuah negara, memandangkan kita memastikan produktiviti rakyat terjamin. Maksudnya rakyat sakit, tauke-tauke kedai kopi ke, supermarket ke, ataupun syarikat-syarikat besar ataupun TVS sendiri tidak dapat menyediakan perkhidmatan. This is the key component yang kita hendak highlightkan kepada kerajaan. Dan juga dalam pada masa sama kita telah mengenal pasti bahawa terdapat klinik-klinik kesihatan yang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dan juga banyak laporan-laporan ataupun aduan-aduan yang kita terima melalui internet ataupun viral di social media, netizen melaporkan tangga klinik rosak, keadaan imej optik klinik tidak sesuai dengan keadaan semasa. Dan juga perkara ini bukan hanya berlaku di luar bandar, tetapi di bandar juga. Keadaan aircon yang tidak berfungsi, keadaan kursi-kursi yang tidak begitu berfungsi dengan baik. Dan juga dalam pada masa yang sama, hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri untuk perkara ini diselesaikan, dapat dilaksanakan setelah beliau menubuhkan satu agenda
Bitara Medani, di mana kita mengenal pasti bahawa klinik daif ini perlu diselesaikan bersama dengan Kementerian Pendidikan, di mana mereka berdepan dengan sekolah-sekolah daif dan juga pihak immigration berdepan dengan kesesakan di laluan pintu masuk, dan komponen klinik daif ini disambut baik oleh Kementerian Kesihatan melalui peruntukan khas yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat PMX dengan nilai 100 juta ringgit, di mana ini adalah merupakan satu cabaran PMX kepada Kementerian Kesihatan, adakah kami mampu melaksanakan dan juga menyelesaikan masalah. Walaupun demikian, kita tidaklah mempunyai cita-cita yang sangat besar, tetapi kita berdepan dengan satu penyelesaian yang sangat praktikal. Tahun ini kita bermula dengan 436 klinik. Ketika ini 91 klinik yang selesai. Di Sarawak kita ada 38 klinik daif yang kita akan baik pulih, dan ketika ini 13 telah selesai. Dan juga kita perlu menyelesaikan masalah klinik daif ini dengan peruntukan 100 juta menjelang Disember. Dan juga jika kita tidak dapat menyelesaikan, sudah pasti PMX akan mengatakan bajet dah bagi tapi tak dapat laksanakan. Sebab itu kita memang bekerja bertungkus lumus memastikan selesai by November atau Disember, dan hasrat kami adalah untuk menambahkan lagi jumlah 100 juta kepada 200 juta untuk mendapatkan menyelesaikan lebih banyak klinik daif, kerana kita mempunyai hampir 1,200 klinik daif dan kita menjangkakan by 2025 kita akan membaik pulih klinik-klinik daif ini. YB, apabila kita bercakap mengenai membaik pulih klinik-klinik daif, apakah sahaja yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri dalam usaha untuk membaik pulih? Adakah ditukar keseluruhan ataupun ditukar peralatan-peralatan dalam klinik itu ataupun bagaimana, YB? Kebiasaannya di dalam bajet Kementerian Kesihatan, kita memang mempunyai sejumlah wang untuk membaik pulih di dalam nilai yang tidaklah begitu banyak seperti apa yang diberi oleh PMX. Dan juga kita mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Dari sudut kejuruteraan, kita melihat dari sudut bahasa mudah dia wiring lah. Dan juga pempaipan dan juga pipe-pipe gas yang berada di klinik. Dan juga kita melihat struktur. Dan juga kita mempunyai klinik-klinik yang masih dalam keadaan struktur kayu. Dan ini adalah merupakan satu perkara realiti. Kita tak boleh sembunyi-sembunyi. Banyak klinik-klinik desa kita bukan hanya berada di Sabah dan Sarawak, tetapi di Semenanjung masih dalam keadaan struktur kayu. Struktur kayu. Dan ini adalah merupakan hasrat besar KKM untuk menggantikan struktur kayu kepada struktur yang lebih komprehensif. Iaitu struktur konkrit. Dan juga memandangkan bajet ataupun belanjawan yang diberikan adalah untuk baik pulih dan bukan gantian penuh. Kita berusaha untuk membaik pulih sesebuah klinik dengan hasrat dalam tempoh 5 ke 10 tahun keadaan tersebut masih kekal baik. Dan juga dengan syarat kita mempunyai preventive action dengan maintain ataupun we have a maintenance culture yang baik dalam tempoh masa tersebut, dan dalam pada masa yang sama kita teruskan perancangan untuk membuat gantian sepenuhnya. Kalau di Sarawak kita mempunyai banyak perancangan, lebih-lebih lagi kita mengutamakan sekurang-kurangnya ke semua daerah-daerah besar di Sarawak mempunyai sebuah klinik jenis 3 yang komprehensif. Dan baru-baru ini saya baru melawat ke Serian, di mana kalau kita perasan kat Serian dia tak ada poliklinik lah bahasa orang kampung. Dan sekarang klinik tu dalam percentage of 70+% to 80% akan siap, dan menjelang 2024 kita pasti dapat mengoperasikan. This is kind of perancangan yang kita tengah buat. Dan juga untuk klinik-klinik daif, memang banyak komponen yang kita akan selesaikan. Lebih-lebih lagi keadaan yang ada contoh seperti di tempat saya, di klinik Tun Abang Haji Openg, di mana kita telah membina semula
outpatient punya area supaya pesakit-pesakit tak perlu lagi naik tangga. Dia dah datang ambulans, just masuk. Dan juga ada macam di klinik Tembakang di Serian, dia mengadu bahawa lantai semakin uzur. YB sentiasa mesej kat saya. Hari pertama jadi timbalan menteri pun dah mesej dengan harapan yang besar. Kita membawa harapan untuk menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, melalui pakej klinik Daif ini, kita dapat membantu masyarakat. Itu bukan membantu YB, membantu masyarakat yang ada di sana. Memudahkan. Selain daripada itu YB, kalau kita dah tengok daripada sudut infrastruktur, kita dah bina fasiliti, kita dah sediakan segala kemudahan seperti yang juga yang YB pernah nyatakan awal bulan ini, saya kira ketika dalam temu bual di Miri mengatakan bahawa kita dah ada jalan kerja untuk menambah baik fasiliti dan sebagainya. Tapi ada satu kekurangan yang dilihat di situ adalah daripada sudut kaki tangan ataupun tenaga kerja di situ. Yang mana juga disuarakan oleh YB sebelum ini. Ada sekitar 600 pejawatan katanya. Betulkan saya jika saya silap. Tapi ada juga yang menolak dan sebagainya disebabkan oleh fasiliti katanya. Jadi adakah perkara ini akan berterusan atau akan ada langkah baru ataupun dimensi baru dalam sektor kesihatan ini melihat kepada kebaikan dalam perjawatan itu sendiri untuk mereka bekerja? Betul. Ketika saya masih lagi sebagai ahli parlimen backbenchers, saya sentiasa mengkritik kementerian di mana banyak perkara yang saya tak puas hati, kekurangan doktor, kekurangan klinik Daif. Apabila saya sendiri duduk, there is a potential untuk menyelesaikan kesemua masalah ini. Walaupun demikian, dalam sudut isu berkenaan tentang penempatan doktor kontrak yang mendapat tetap di Sarawak. Pada mulanya memang wujud sentimen di mana persepsi yang mereka lihat kepada Sarawak adalah Sarawak tidak mampu menyediakan satu tempat tinggal yang selesa kepada doktor. Dan untuk datang ke Sarawak juga menyebabkan peningkatan kos dan juga berdepan dengan isu seperti persiapan mental mereka untuk datang dan hadir ke Sarawak untuk bekerja sebagai doktor. Walaupun demikian, kami mengakui bahawa keperluan untuk menyediakan kuartus yang baik. Saya selalu menyebutkan kuartus yang bermaruah lah kepada doktor-doktor dan juga kepada nurses kita. Dan perkara ini adalah juga merupakan satu aspirasi yang amat berhormat Premier apabila beliau menyatakan ada keperluan juga kerajaan negeri membina satu penempatan bersepadu antara Persekutuan dan juga Kerajaan Sarawak supaya semua pegawai-pegawai dapat dihimpunkan. Di mana saya melihat selain daripada konteks baik pulih klinik, kami juga turut menyatakan kepada Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan bahawa ada keperluan belanjawan untuk menyelesaikan kuartus-kuartus kediaman dan juga sebahagian peruntukan klinik Daif ini kita sekalikan untuk membaik pulih kuartus-kuartus Daif. Dan juga berkenaan tentang kedatangan pegawai perubatan, saya berterima kasih kepada mereka yang berani dan menyahut cabaran. Waktu ini, hari ini kita ingin mengucapkan tahniah kepada YB kerana menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan juga Timbalan Menteri Kesihatan yang mewar-warkan tentang kesihatan dan pastinya untuk mengangkat mutu kesihatan negara ini ke tahap lebih baik selepas ini. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan pada hari ini, waktu ini dan masa ini. Kepada anda, jangan lupa untuk terus setia bersama kami di saluran 122 dan sekiranya seperti biasa anda ada cadangan ataupun ada topik-topik ataupun isu-isu yang ingin kita bincangkan untuk kami bincangkan bersama panel-panel jemputan di pentas Dialog TVS ini, lontarkan pandangan anda di semua platform digital kami, kita kira di Instagram, di TikTok, di Twitter dan juga di Facebook dengan hashtag Dialog TVS. Ada masalah kesihatan, boleh bersama dengan YB Dukan Ismail. Boleh juga nanti. Okey, dengan itu sekian dulu Dialog TVS malam ini. Saya Kairunisa Kasnun. Dan saya Syahir Rizak Arifin. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.